kita masuk kepada perbincangan sebab apakah golongan anti hadis ini dia tidak boleh menerima hadis Nabi SAW. Mereka menjadikan beberapa dalil yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran sebagai hujah untuk menolak akan hadis Nabi SAW. Di antaranya Allah Taala sebut dalam Al-Quran, ma faratna fil kitabi min syai'. Kami tidak tinggalkan di dalam Al-Quran itu sesuatu pun. Maknanya semua dah telah terangkan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala dah terangkan di dalam Al-Quran, apa perlunya kita kembali kepada hadis Nabi? Apa hajat kita nak kembali kepada hadis Nabi? Kerana Quran itu dah lengkap, Quran itu telah sempurna. Dan Al-Quran sendiri menyebut al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ayat ini dah lengkap. Ini juga jadi dalil dan hujah kepada golongan anti hadis ini. Dah sempurna Islam itu berdasarkan kepada Al-Quran, tak perlu kepada tambahan yang lain, buku yang lain. Yang tu disebut oleh Kasim Ahmad, dia kata tak perlu buku yang lain, dia tak kata kitab yang lain. Sebenarnya buku kitab ni sama je lah. Itu istilah Pak Kasim. Nanti saya ada bawa buku dia. Saya ada sikit pengalaman bertemu dengan Kasim Ahmad ini. Saya bawa lah buku dia, Hadis Satu Penilaian Semula. Di hujung ni saya akan cerita sikit pengalaman berjumpa dengan Kasim Ahmad ini. Sebab pada masa tu saya tengok di masjid, di surau, ceramah-ceramah pakai tak hentam Kasim Ahmad. Saya kata alangkah baiknya kita pergi berhujah dengan dia. Kita hentam dia dalam masjid, orang kata kafirnya, sesaknya. Selayaknya Kasim Ahmad ni dihukum bunuh. Dia bukan ada di depan tu. Kamu nak kata dekat orang tu, biar dia duduk di depan. Baru betul. Ini buat seminar pemikiran Ibn Taymiyah. Kita hentam dia dalam keadaan dia tak boleh jawab, dia dah mati. Memang sedap kat kita tuan-tuan. Kita kutuk orang tak dengar. Bila dia tak boleh jawab, cuba pergi ke depan dengan dia, barulah tahu langit tinggi rendah. Orang Kuala kata baru tahu langit tinggi rendah. Ni kita duk hentam ni, orang tu pun dah tak ada, ataupun pengikut dia tak ada. Kita nak perbetulkan orang, kena di depan dia. Jadi saya pakat dengan kawan-kawan, jom tu jumpa Kasim Ahmad. Kok ada harapan Allah Ta'ala bagi hidayah kepada dia. Sebab Nabi sendiri dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kan, Abu Talib yang hampir nak meninggal dunia pun dia pergi jumpa lagi. Wah, itu dakwah yang disampaikan oleh Nabi. Kita ni orang Islam nak ikut Nabi, kita cukup ada harapan. Kalau peluang hidayah dah tak masuk dalam hati dia, itu terserah kepada Allah. Kita kena ada usaha dulu. Ini ramai yang penceramah-penceramah ni dihentam Kasim Ahmad ni di belakang dia, kata macam-macam. Sebenarnya saya pernah tengok satu video, masa tu CD tak ada, YouTube tak ada, yang dianjurkan pada tahun 80-an. Mula-mula buku ini ditulis. Banyak tak boleh nak jawab, tak lepas. Kalau berdepan itu jadinya. Sebab tu orang banyak hentam kat belakang. Sedangkan hujah dikemukakan Kasim Ahmad ni, kalau bagi orang sunnah ni, insya-Allah dia boleh jawab. Bukannya hebat sangat. Al-Quran itu menceritakan tentang asas-asas, perkara-perkara yang berkaitan dengan prinsip agama. Adapun sebagai syarahannya, huraiannya, perinciannya ditinggalkan kepada Nabi SAW untuk dihuraikan kepada umat. Sebagai satu contoh tuan-tuan, kalau kita tak kembali kepada hadis Nabi, satu contoh yang mudah kita fahami. Allah Ta'ala kata aqimus salah, dirikan sembahyang. Jadi bagaimana kafiat sembahyang? Cara sembahyang macam mana? Ketika saya bertemu dengan Kasim Ahmad, dia kata tak perlu kita kembali kepada hadis. Umpamanya nak sembahyang kerana Nabi Ibrahim dah sembahyang, dia kata macam tu, saya tolong baca dekat dia ayat Quran, ayat yang Nabi Ibrahim sembahyang, wa ja'al rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati. Saya kata Pak Kasim, ayat tu pun saya tahu, ayat tu pun saya ingat. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, jadikanlah kami ini golongan yang rajin sembahyang. Orang Melayu kata jenis kaki sembahyang lah, aku dan zuriat aku. Okey, Pak Kasim tolong cerita kepada saya, dalam Al-Quran dicerita tak bagaimana kafiat sembahyang yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim?
Kafiat yang sembahyang yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim tu macam mana? Dia cerita tak dalam Quran? Oh, dia kata pergi balik. Oh, saya ingat dia handai sangat. Dia tak boleh nak jawab. Itu kita kata ketua, tokoh anti hadis macam tu tak boleh nak jawab, hak lain lagi tak boleh jawab. Semua jadi taklid belaka. Jadi sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kalau Nabi hujah pun dia lawan, kalau kita berhujah, ada ruang untuk dia tolak. Saya bagi contoh lah, pengarang buku ini kan, saya pergi rumah dia, saya cakap dengan cara elok, dakwah, cuma orang sebelah saya cakap kasar. Dia pergi dia hentam Pak Long tu, dia kata kafir. Kalau dia kafir sekali pun tidak layak kita keluarkan perkataan itu untuk kita dakwah orang. Dah lah pergi rumah orang, dia pergi hentam tu, jadi majlis tu jadi berterabur. Kita pergi, kita nak dakwah Pak Kaisin, kita bagi hujah-hujah ilmiah, dia hentam. Tuan-tuan tahu siapa dia kan? Jadi masalahnya hujah dia tak ada juga, tidak ada hujah. Saya kata saya boleh berdebat dengan Kasih Muhammad ini semata-mata dengan menggunakan Quran sahaja. Okey, hadis dia tolak, kita bagi Quran saja. Quran saja pun dia tak boleh jawab. Apabila dia tak boleh jawab, sepatutnya dia terima kan? Dia tak terima juga. Ini berpunca masalah hidayah. Kalau hidayah Allah Ta'ala tak bagi, sampai bila pun tak dapat hidayah. Teranglah macam mana pun, bukan masalah hujah, bukan masalah fakta. Nabi ni tuan-tuan paling pandai berhujah, sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Suruhlah manusia kepada jalan Tuhan kamu dengan penuh kebijaksanaan, sehingga Allah Ta'ala bagi keizinan kepada Nabi untuk berdebat dengan mana-mana orang. Dalam hadis banyak Nabi berdebat dengan orang, semua orang tak boleh jawab, tapi adakah orang beriman? Tak beriman juga, nak buat macam mana? Ini berpunca daripada hidayah. Tak susah hati lah tak orang tak terima tu. Yang pentingnya kita sampaikan sahaja. Balighu anni walau ayah.